kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sedaya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah ibu-ibu bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Allah Maha Kaya dan Allah Taala pilih kita sekali lagi untuk mengharungi Ramadan. Untuk bersama-sama kita berada pada keberkatan, untuk kita berada pada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah buat pertama kalinya saya berada di sini. Rasa kagum, first time sampai sebenarnya. Nak mai 2-3 kali perancangan tak jadi. Jadi masuk pun rasa tenang, masuk pun rasa seronok. Tambah pula ayahanda kita dua ada datang sini, orang kuat kita. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rasa lega sebenarnya kita masih lagi hidup. Sebab apa? Kalau hidup kemarin tak sama macam hidup hari ni. Hidup kemarin atas biasa-biasa, hidup hari ni atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas kelebihan Ramadan. Jadi untuk kita masing-masing tak sama ulang tahun sambutan Ramadan kita. Macam saya 40, ada yang 50, ada yang 60 lebih, ada yang 70. Bila mai Ramadan, antara perkara yang akan menjadi perbuatan awal saya sebelum masuk Ramadan lagi biasanya, bukan saya seorang, saya rasa kita semua kat sini, dekat-dekat nak Ramadan ni, maka dia akan terbit azam dengan niat mudah-mudahan inilah Ramadanku yang terbaik. Kita mula merancang apa kita nak buat, bagaimana dengan ibadat kita, bagaimana dengan kesihatan kita, macam-macam. Kita mula duk buat rangka program kita nak hidupkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan sebelum ni semuanya merupakan Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan ni dia sama lebih kurang macam haji. Kalau kita mengharungi Ramadan dan mengharungi ibadat haji dengan jayanya, dengan ikhlas, dengan khusyuk, betul-betul kita buat tuan-tuan, kita akan mendapati ada kesan selepas daripada Ramadan dan selepas daripada haji. Dan kesan tersebut melibatkan kita punya attitude, akhlak kita, perbuatan kita, hati kita, sifat kita kepada Tuhan dan sebagainya. Maksud dia perubahan ke arah yang baik. Jadi pada hari ini saya bila berada dalam satu Ramadan, kita cuba nak melakukan yang terbaik. Kali ini saya tak fikir dah nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Akan tetapi saya nak jadikan Ramadan hari ini Ramadan yang Ramadan yang paling bermakna dan Ramadan yang paling terkesan. Paling bermakna nak masuk kata Ramadan yang bermakna puas dengan kita buat amal ibadat tuan-tuan. Ramadan yang terkesan, amal ibadat yang kita buat sepanjang Ramadan ini, kesan dia kita boleh bawa sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi kita nak tengok tuan, macam tuan-tuan di sini, alhamdulillah kita seronok dengan Ramadan. Saja nak cerita pengalaman saya semalam tu, semalam saya tazkirah di Surau Istiqamah di Samurni Sungai Dua. Keluar rumah tu cantik dah, sepatutnya boleh sampai kat surau tu sebelum Isyak. Tapi tak tahu. Pergi naik kat Sungai Dua, nak turun exit tu 2 kilo jam. Jalan gerak slow, tak apa. Bila mai tang simpang Sungai Dua, exit tu nak kona ke kanan, nak pergi ke surau tu lah, azan.
Kan belah kiri tu, Sungai Dua tu dia ada signboard besar, lembah makanan. Lembah makanan tu, kira penuh dengan kedai tang ni. Tuan-tuan, azan isyak berkumandang. Dengan mata kepada saya, masih ramai lagi orang-orang kita yang duduk makan tanpa mengindahkan. Kita semalam ni punya semangat ni, nak tarawih first. Kan awal-awal kita dah siap, belum maghrib dah mandi siap semua dah, duk fikir tarawih melali tuan-tuan. Rupanya betul lah tuan-tuan, yang kata iman ni Allah Ta'ala bagi bukan kat semua orang. Seronok nak sambut Ramadan, tak semua orang rasa. Ada orang dia rasa Ramadan apa? Ramadan nama ya, dia kata kena puasa, tak ada apa. Dia buat macam biasa. Dia tak rasa benda tu satu kehebatan. Dia tak rasa ada benda yang perlu dia beri untuk Ramadan. Dia tak rasa. Dia macam tak apa, kita makan. Azan ni, yang kita duk usah hati lah. Azan ni dengan jam apa semua dan sebagainya. Relax, duk makan. Kedai pertama, kedai kedua, kedai ketiga. Penuh tuan. Belah sana dia bukan ada kaum lain, kaum kita. Belah Sungai Dua tu, kedai tu semua penuh orang-orang kita. Kita pun jadi galak kan. Kok kalau sampai Ramadan pun tak mau nak besar. Rupanya ada. Bukan tak ada, ada. Hari ni kita boleh mai, duduk sama-sama berjemaah, kita boleh baca Quran, kita boleh zikir, kita boleh dengar kuliah, dengar tazkirah tuan-tuan. Percayalah, ini Allah Ta'ala bagi kat kita. Allah pilih kita. Tak mana sangat kita nak banding dengan orang lain, lebih kurang lah. Cuma kelebihan kita ni Allah Ta'ala nak kita ada dalam tu. Dan macam Ramadan, macam mana kita nak mendapat kejayaan? Tuan-tuan, apakah kejayaan yang paling besar dalam Ramadan? Nabi sebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh kepercayaan, keimanan, kebaikan, harap ampun dosa, harap Allah terima ibadat, harap diri dapat berubah, Ramadan keluar, bawa semua dosa-dosa kita yang lalu. Makna kata kita perlu kepada 4 penghayatan tuan-tuan untuk menjadikan Ramadan adalah Ramadan yang terbaik dan terkesan. Ramadan yang paling bermakna. Kena ada 4 penghayatan. Yang pertama tuan-tuan, Ramadan tu sendiri. Kita faham tak apa tu Ramadan? Apa lebihnya Ramadan? Apa hebatnya Ramadan? Tuan-tuan, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran berbanding 12 bulan yang lain. Daripada Muharram sampai Zulhijjah, Ramadan sahaja disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Tuan-tuan, kelebihan Ramadan, apabila kita bersama-sama melakukan perkara sunat, mudah-mudahan kita diberi pahala seperti pahala wajib. Dan apabila kita melakukan ibadat wajib, mudah-mudahan pahala kita akan gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya pada Ramadan. Tuan-tuan, bila masuk Ramadan ni tuan-tuan, maka keadaan di sana untuk penghuni-penghuni barzah, satu kegembiraan. Stop sat yang duk kena tabuh, duk kena hawin, duk kena jijak tumbuk. Yang mana geng-geng duk kena azab, dia akan berhenti. Stop sat sebulan. Yang mana geng mendapat nikmat yang barzah dia cerah, terang, seronok, duk relax tuan-tuan, lebih bertambah nikmat. Ramadan juga menyaksikan sebulan pintu neraka ditutup dan dibuka pintu syurga sebagai tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam Ramadan ada satu malam yang mana malam tersebut menyamai pahala selama 83 tahun ataupun 1000 bulan. Dan yang paling syok tuan-tuan, Ramadan setan tak ada. Allah ikat, Allah tak ada tempat. Dia tak boleh main kacau kita tuan-tuan. Wasuffidatis syayatin. Nabi SAW sebut, dibelenggu iblis-iblis, setan-setan ni. Pasal apa tuan-tuan? Punya hebat dah. Sampai setan tak boleh main kacau. Sedangkan setan berjanji dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, selepas dia dihalau keluar pada surga, dia akan menyesatkan kita semuanya. Dia akan buat apa yang dia mampu. Tetapi Ramadan dia dihalang. Bermakna Ramadan ni bukan jalan-jalan. Ramadan ni kalau bahasa Allah sebut bukan galeng-galeng. Banyak tuan-tuan kelebihan dan kebesaran yang ada pada Ramadan. Yang hari ni kita duduk macam ni pun tuan-tuan, pahala masuk berjabu. Sampaikan hebat tak hebat Ramadan, tidur kerana letih puasa, pahala. Pasal apa tidur ni? Tak tahu, rasa letih tak larat, lapar apa tidur Ustaz. Pahala. Bulan-bulan biasa mengerah pergi 2-3 jam pun tak ada apa.
Sampai macam tu punya hebat Ramadan, tuan-tuan. Kalau kita faham, kita bawa resap masuk dalam hati, baru kita akan jadi orang yang semangat. Letih ke, tak larat ke, panas ke apa ke, ini Ramadan, aku tak boleh lepas. Ini Ramadan, ibadatku mesti daripada siang sampai malam sepanjang hari. Dan Ramadan, tuan-tuan, bila kita dah faham Ramadan, yang kedua kita mesti terpaksa untuk pairkan dia dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, takutkan Allah. Ramadan ada satu ibadat khusus, iaitulah puasa. Tempoh dia ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, iaitu sepanjang tempoh Ramadan. Awak kena puasa, tuan-tuan. Apa kelebihan puasa? Tuan-tuan duk puasa ni, tuan-tuan dapat apa? Dapat letih, dapat tak larat, dapat lapang. Aduh. Tuan-tuan, puasa ni apa function puasa? Apa tujuan puasa? Kalau kita boleh faham. Puasa ni nak bagi kita mampu untuk menjadi raja kepada nafsu kita. Yang mana selama ni nafsu kita yang menguasai kita. Betul ke? Kita tak makan, tak minum, kita jadi tak larat, jadi letih. Nak buat maksiat, nak buat apa pun tak larat, kita jadi slow. Waktu tu nafsu lemah. Member baik dia kena tambah setan. Tidak depa dua kalau pair, tuan-tuan, lingkup orang. Buat hak tu, buat hak ni, hak mana Allah kata jangan, semua orang buat. Tapi bila member dia tak ada, dia pula ni dalam keadaan lemah, waktu tu yang keluar dari diri kita hati seorang hamba. Kan, yang keluar sebagai fitrah seorang makhluk yang memerlukan kepada Zat yang Maha Esa. Sebab tu tak pelik, tuan, kalau kita tengok bulan Ramadan, masjid penuh. Mana-mana mai, hang lah nampak tu lepas hidup lagi yang bayang. Lah scene Ramadan tu lepas. Tahun ni baru nampak balik. Tak pelik Ramadan boleh khatam 30 juzuk sebulan. Tuan-tuan, hari biasa nak baca 2 muka pun sujud syukur tu. Banyak dah tu. Ni Ramadan boleh dapat 1 juzuk sehari. Banyak, tuan. Tapi banyak orang boleh buat, tak pelik. Ramadan dalam bab sedekah, tuan-tuan. Allahu Akbar, pemurah sungguh. Mailah habak kata nak cari duit untuk rumah anak yatim, untuk mahatapi, untuk sekolah, untuk apa-apa pun, tuan-tuan. Letak tabung penuh sedia. Bendahari masjid ni tak larat korek tabung. Tu dia orang punya duk boh. Lepas Ramadan, habis. Dia duk dah. Kalau boleh sampai suku pun kira banyak. Orang buat ibadat melampau-lampau Ramadan. Sebab apa? Syaitan dengan nafsu tak berkuasa. Jadi inilah waktunya dengan ibadat puasa yang kita buat untuk kita memperbetulkan ketaatan. Untuk kita mengurangkan sebanyak-banyaknya dosa yang ada pada diri kita. Dosa yang banyak menggelapkan hati dan menyebabkan hati menjadi keras. Kita tak rasa nak buat kebaikan. Hati dah cukup keras, nafsu setan ni cuik sikit je. Tokoi tinggal Tuhan. Tapi bila depa tak ada, kita kembali cerahkan hati. Kita kembali lembutkan hati untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebab tu Allah sebut puasa la'allakum tattaqun. Dengan puasa kita mampu membetulkan balik solat kita. Dengan puasa kita mampu membetulkan balik silaturahim kita. Dengan puasa kita mampu untuk membetulkan diri kita berada dalam dasatan menuju ke syurga Allah. Jadi nampak dah, rupanya Ramadan ni aku tak boleh tinggal. Puasa ni kena buat betul-betul. Tuan-tuan, puasa ni ibadat. Saya dalam bab ibadat, saya suka berpegang kepada satu keyword saya. Keyword saya dalam ibadat pada tuan-tuan, alang-alang. Tuan-tuan, mayang 5 waktu sehari semalam. Ni puasa ni daripada subuh pukul 6-8 minit, nak tunggu sampai 7.30 lagi tau. Mulut dah kering, tak ada ayak dah, tuan-tuan. Apa pun tak larat, nak bangkit pun dia kata jalan bau ulat dah. Betul memang letih, tuan. Tiba-tiba waktu buka puasa tak ada pahala. Waktu buka puasa zero. Nakkah kita macam tu, tuan? Tak mahu. Kita semayang lah daripada hak wajib, hak sunat, hak tengah malam, hak tengah pagi, semua kita buat, tuan. Tiba-tiba Allah tak kira sebagai ibadat. Allah tak bagi pahala. Kita tak mahu benda tu, tuan.
Bukan senang kita nak bangkit solat. Bukan senang kita nak bangun untuk bertahajud. Apatah lagi nak puasa tahan lapar dahaga dengan umur kita yang semakin naik. Kita punya kekuatan semakin kurang. Tapi kita gagah juga diri. Sebab tu alang-alang penting untuk ibadat tuan. Dalam solat buat betul-betul. Sebut satu-satu. Baca Fatihah bagi betul. Pergerakan bagi ada tumak-ninah. Jangan duk kira nak galut, nak habis sembahyang. Pergi mana galut-galut? Dan nak puasa, buat puasa betul-betul. Puasa yang boleh mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Sebab tu Hujjatul Islam, Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Selalu kita dengar bab ni, bab Ramadan tuan. Tapi nak sebut juga 3 tingkatan orang puasa. Pertama, puasa orang awam. Tuan-tuan, ini puasa yang paling tak guna. Tolong jangan ada. Puasa orang awam ni macam mana? Dia puasa perut lah. Dia tak makan, tak minum. Mata tengok benda lucah. Telinga duk dengar orang mengumpat mengeji. Mulut duk kata ke orang. Duk keluar mencarut-mencarut benda maki-maki yang tak elok. Tangan kaki duk buat benda yang diharamkan oleh Allah. Dan yang lebih best, dia puasa tapi tak sembahyang. Dia puasa tapi tak tutup aurat. Dia buat kehidupan dia macam biasa. Cuma bezanya hari itu dia puasa. Hak lain dia macam tu lah. Tak ada perubahan pada diri dia. Nabi sebut berapa ramai daripada orang yang berpuasa, namun bila sampai di waktu berbuka, yang tinggal hanya lapar dan dahaga. Tu kita sebut alang-alang nak puasa buat elok-elok. Kesian kat diri kita. Bukan kat siapa, kesian kat diri kita. Kita yang duk penat ni. Tiba-tiba kita pula yang sedang mengurangkan pahala kita. Bukan kata orang lain, kita ya. Kita dalam bab nak pelepah diri, tuduh orang kita betul. Dia kalau dia tak ada dengan saya tak buat benda-benda gitu. Amboi. Kira nak salah orang, kita je bagus. Tu, saum awam, tolong buang tuan-tuan. Jangan bagi ada. Sekurang-kurangnya ambil tingkat kedua, al-khawas. Yang ni dia bukan sekadar puasa perut, dia puasa panca indera dia. Mata dia ditundukkan daripada benda-benda yang diharamkan. Telinga dia tutup daripada mendengar umpat caci fitnah. Mulut dia kunci kecuali pada zikir, pada salawat, pada mengalunkan Al-Quran. Tangan kaki dia digunakan untuk kebaikan, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa ni, puasa yang mampu mengampunkan dosa kita dan puasa yang mampu untuk membawa kita ke syurga Allah. Kot kalau selalu duk puasa lagu ni tuan-tuan, apa kata kali ni kita ambil tingkat paling tinggi, khawasil khawas. Dia bukan setakat dia puasa perut, dia juga puasa panca indera dan dia berpuasa hatinya. Dia menguasai hati. Dia pegang hati dia. Tuan-tuan, bila kita pegang hati kita, tuan-tuan, tak ada makhluk yang boleh mampu untuk merosakkan kita. Bila kita pegang hati kita, tuan-tuan, kita dengan Allah ni cukup rapat, tuan-tuan. Mai apa-apa musibah pun kan. Orang tengok, kesian kat hang sabar. Tak apa, Allah nak ganti elok tu. Adalah apa Allah tak elok tu. Dia cakap relax kan. Dia tak rasa benda tu satu benda yang menyedihkan, yang akan menyusahkan. Dia betul-betul bergantung ke Allah. Sebab dia dah boleh pegang hati dia. Syaitan tak boleh nak masuk. Nafsu yang duduk dalam badan pun dia tendang tepi. Ini khawasil khawas. Yang mana orang macam ni tuan-tuan, mudah-mudahan akan dipilih oleh Allah untuk masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Tuan-tuan, puasa ni ibadat kuno tau. Antara ibadat yang terlama pada Nabi Adam AS lagi pakat puasa lah. Jadi, bila duduk di mahsyar, announcement akan dibuat. Ada banyak announcement. Untuk puasa ni, dia akan buat satu announcement. Mana-mana hamba aku yang rajin puasa, yang puasa dengan ikhlas kat aku, mai keluar mai depan. Ni, pakat keluar ni. Keluar ni bukan kita, oh, aku ada lah puasa sehari dua. Kita rasa nak keluar. Tak. Bukan kita yang gerak. Kaki kita gerak sendiri. Geng-geng tu je akan digerakkan kaki dia. Kumpul semua kat depan. Dah habis dah. Maka dengan gilang gemilangnya dipersilakan masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Sampai orang terakhir, pintu tu dikunci, takkan dibuka sehingga bila-bila. Yang mana dalam tu ada satu nikmat yang tak ada pada pintu-pintu syurga yang lain. Allahu Akbar. Dan pada pahala syurga, pahala puasa tuan-tuan. Malaikat hanya mampu catat kata hamba ni puasa. Malaikat tak mampu nak tulis banyak mana pahala. Kalau Quran contoh, Quran dia boleh tulis pahala. Okey, berdasarkan huruf, satu huruf 10 kebaikan. Kan? Kalau solat, contoh solat jenazah 1 qiraat. Solat ni dia adalah jumlah-jumlah pahala dia apa semua. Mai tang puasa Allah kata hamba ku sanggup berpenat berlelah untuk aku.
semata-mata mengikuti arahku dan takutkan aku, maka akulah yang paling layak untuk membalas atas perbuatan puasa dia. Pahala puasa kita hanya akan dapat disaksikan di mahsyar nanti. Sampai punya macam tu hebat tuan-tuan orang yang puasa. Yalah, tinggal nikmat. Puasa ni tinggal nikmat. Pasal apa tinggal nikmat? Nak bagi rasa diri kita ni hina. Nak bagi nampak kita ni rendah. Tak tahu mana. Apa punya teruk makanan ada depan mata. Rumah hang TS tu dia besar gajah duk ada. Segala mak nenek ada dalam tu. Tapi hang tak boleh makan. Hang tahan. Itu puasa. Nak buang sombong. Nak buang takabur. Nak buang kita punya benda-benda jahat. Sambil membetulkan diri kita. Qawasil qawas. InsyaAllah confirm ahli syurga. Cuba buat yang terbaik. Atas tagging alang-alang. Dah puasa. Buat bagi elok. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, ngalirkan air mata, baca Quran. Habis tak larat nak buat apa pun, duduk diam saja pun tak apa. Jangan duduk menyembang benda-benda tak ketahuan, jangan duduk kutuk orang. Ini latihan. Mudah-mudahan sebulan kita berlatih, kita boleh tinggal terus benda tu. Tak buat dah. Dan amalan yang baik kita bawa sampai ke mati. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, amalan yang kita nak buat. Puasa wajib dah settle lah kan. Okay. Apa tujuan puasa tadi? Allah sebut la'allakum tattaqun. So kita cari amalan apa yang boleh membawa kita kepada takwa? Mudah tuan-tuan. Tuan-tuan semua apa ayat tu? Duduk tahu mana? Ayat kedua surah Baqarah, kedua dan ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sama tak puasa tadi nak takwa? Jadi apa lagi amalan boleh bawa kepada takwa? Pertama Quran. Kemudian amalan apa lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah, menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan atas apa yang direzekikan. Jadi ada berapa amalan kita nak buat? Semua duk buat, bukan tak buat. Semua duk buat selalu. Puasa, Quran, solat, sedekah. Kemudian beriman pada perkara ghaib. Beriman pada perkara ghaib ni saya tak bincang. Sebab tuan-tuan hari ni beriman kat siapa? Beriman kat Allah. Kalau tak beriman kat Allah, kita tak duduk tang sini. Kita tak puasa, kita tak solat. Sebab ini arahan dan permintaan Allah. Dan dengan ikhlas dan rela hati, kita mengaku Allah itu Tuhan, dan kita secara tanpa paksaan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Tak ada siapa-siapa yang paksa kita kot tak apa pistol belakang kepala hang sembah Allah, kan mengaku Allah Tuhan, tak ada. So bab tu clear, yu'minuna bil ghaib. Kita nak ambil wa yuqimuna as-salah. Tuan-tuan, bab solat yang fardu tak mau cakap simple lah kita habaq. 5 waktu kan, sehari semalam tu, awal waktu berjemaah. Usahakan macam mana pun. Kalau kita duduk di sini, alhamdulillah, kemudahan tu kita boleh dapat. Sebab kita tak ada apa melainkan melakukan ibadat dan ibadat. Bertuah siapa yang duduk kat sini. Allah pilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan teruskan. Jangan berasa sunyi dan sebagainya. Rasa ini rahmat dan maghfirah Allah kepada kita. Untuk saya yang duduk di luar tuan, cabaran tuan. Kot hari hujung minggu, kot kata tak apa, hari tak kerja, cuti pun. Murung kan tuan. Satgi ada saja benda-benda. Dan benda nak berlaku tu dekat-dekat nak azan. Time tu lah orang nak main. Time tu lah gas nak habis. Time tu lah macam-macam nak jadi cerita. Yang nak menjauhkan kita daripada berjemaah awal waktu. Dan benda ni, cuba pastikan 30 hari ni kita dapat benda tu. Dan kita bawa sampai akhir hayat. Tu dah bab solat fardu. Bab solat sunat. Amalkan solat-solat sunat untuk beberapa jenis. Yang pertama rawatib. Qabliyah ba'diyah. Hak tu kita buat settle, tak ada masalah. Kemudian duha. Duha ni orang sebut pembuka rezeki. Tapi sebenarnya duha ni adalah ibadat di awal pagi. Berpagi-pagian menyembah Allah, mudah-mudahan Allah kesian Allah bagi rezeki kat kita. Tempoh duha panjang, 4 jam lebih dah ni. Pada 28 minit lepas syuruk, lebih kurang 7.30 sikit macam tu, sampailah 5 minit belum lohak. Takkan 2 rakaat tak boleh buat. Lekeh kan kan dalam 4 jam tu koklah kerja ke apa. Ni bulan puasa kan. Kita ada tea time ataupun rehat tengah hari pukul 12.
Takkan waktu tu nak pergi makan kot. Waktu rehat tu tetap ada. Oh, cantik rehat. Duk tunggu rehat. Tak kepala lena. Jangan. Buat 2 rakaat tu. Yang duk biasa buat 2, bagi 4. Afdal. Tu terbaik dah. Yang duk buat 4, stay. Kami yang dah duk biasa buat 4, nak buat apa tak? Turun 2. Jangan. Stay. Okay. Yang tak buat 2. Yang 2, buat 4. Yang 4, stay. Kemudian yang ketiga tuan, solat tarawih. Ni nak minta sangat-sangat tarawih. Orang kita tarawih malam kemarin, malam hari ni, malam esok memang pecah masjid lah tuan. Buat office lah. Gila-gila orang pergi masjid. Itu biasa. Nanti bila main waktu yang kena pergi betul-betul 10 malam lah, tahun tu dia berhilang. Cabut dia. Tuan-tuan, pernah faham tak? Pernah fikir tak? Dalam kita pergi sekali tarawih ni, kita akan dapat pahala sekurang-kurangnya 5 cabang. Pernah perasan tak? Cabang mana banyak sangat pahala ni? Pertama, kita akan dapat pahala solat. Tuan-tuan, setiap solat ada pahala dia. Solat hak paling ringkas yang kita duk buat ni apa dia? Solat hak paling senang, paling mudah. Jenazah, betul? Takbir, salam. Pahala dia besar mana? Nabi sebut pahala solat jenazah ni gunung Uhud. 1 qira'ah. Gunung Uhud dia tuan-tuan panjang dia lebih kurang 8 kilo. Nak kata nama gunung berat memang tak boleh angkat lah. Besar tu pahala untuk solat yang paling mudah, iaitu solat jenazah. Agak-agak solat sunat kita duk buat ni berapa banyak pahala. Hak fardu tu besar mana? Jadi nak habaq setiap solat, jenis solat yang kita buat semua ada pahala. Itu satu cabang. Cabang yang kedua daripada pahala kita buat solat tarawih adalah pahala qiyamul lail. Dalam Quran Allah tekan di beberapa tempat supaya kita bangun menjadi ahli qiyamul lail, bangun bertahajud kepada Allah, beribadat malam. Qiyamul lail bermula selepas Isyak sampai sebelum subuh. Siapa yang sembahyang tarawih bermakna dia telah melakukan qiyam. Tak kisah awal ke lambat, tak kisah. Janji kita dah dapat pahala qiyamul lail. Yang ketiga, kita akan dapat pahala bacaan Quran. Kita makmum je, tapi pahala mai ikut mana? Apa yang imam baca kita dengar. Pahala by huruf. Dan ada pendapat ulama menyebutkan pahala Al-Quran ni berubah-ubah mengikut keadaan dan waktu. Yang Nabi sebut tu secara umum, 1 huruf 10. Dia boleh jadi Allah Ta'ala nak gandakan, itu hak Allah. Akan tetapi pahala Quran yang kedua terbanyak bila kita baca dalam solat bulan Ramadan. Sebab pahala dia digandakan. Yang kita jadi makmum, Tok Imam baca panjang, janganlah duk marah Tok Imam. Orang boleh panjang, hari ni dia pun buang tabiat ke apa. Yang rengkuh teruk tu dia. Hak duk tak ada suara sakit rengkuh tu dia. Kita relax berdiri. Tiba-tiba kita duk marah dia. Tuan-tuan, tolong sedang. Setiap lagi panjang dia baca, lagi banyak pahala masuk kat kita. Lagi mana benda tu sampai kat telinga. Malam ni Tok Imam tarawih satu rakaat 2 muka. InsyaAllah makcik-makcik kita tak marah dah, insyaAllah. Panjang sikit tak apa. Dan kita pun tuan-tuan, bila kita duk buat rawatib, duk buat duha, kan, macam bulan puasa, dah tahu kata pahala dalam solat dalam bulan Ramadan banyak sangat. Boleh sikit surah ni, kira surah pilihan kita ada 3, betul? Wal asri inna a'tayna qul wallah. Hak link pada tu kena kecam. Mau 3 ni ya. Imam tarawih boleh bawa 3 ni, orang picam dia ya. Oh, best imam ni. Punya seronok. Kita dalam solat-solat sunat yang kita buat secara sendirian, ubahlah bagi panjang sikit. Tak payah minta panjang-panjang. Tak apa, saya nak baca Baqarah ni memang duha. Sampai lohak tak habis. Kan kita up sikit wadduha, alam nasyrah yang agak lebih panjang. Sebab apa? Kita nak ambil fadilat Quran yang kita baca. Benda tu dapat dalam tarawih. 3 dah cabang pahala. Lagi 2 apa dia tuan-tuan? Yang lagi satu tadi solat, itu qiyamul lail. Lepas itu Quran. Cabang yang keempat, lebih lama dan lebih banyak pahala kita dalam i'tikaf. Sebab kita buat di masjid surau, kita buat di sini. Kita niat je i'tikaf tuan-tuan. Walaupun ada orang kata surau ni tak kira. Pada saya tuan-tuan, kita sebut ya, yang nak bagi itu Allah. Kalau dah nama tempat tu tempat solat, kita isytiharkan ini sebagai dewan solat, rasanya tak ada masalah pun untuk kita. Sebab bila CP belah Mesir dan sebagainya tu, mereka tak ada istilah surau pun.
Semua masjid, semua depan-depan sekali niat iktikaf. Cuma yang iktikaf ni dia kena niat. Kalau kita tak niat, tak dapat pahala. Iktikaf ni diberi pahala berdasarkan lama mana kita berada dalam rumah Allah melakukan ibadat. Mana kata semakin lama, semakin banyak pahala. Seolah-olah sungai yang mengalir. Kita masuk saja dalam masjid kerana doa, kemudian niat iktikaf, sungai itu start mengalir. Dia hanya akan berhenti apabila kita mula melangkah keluar daripada masjid. Dan cabang yang kelima pahala tarawih adalah ianya kita akan diberi pahala sunnah Nabi SAW. Sebab kita tahu Nabi tak pernah tinggal tarawih. Nampak kan? Hanya dengan pergi tarawih pahala masuk macam tu. Yang tu yang kita perasan. Hak tak perasan, hak benda lain kita buat, ya Allah duk bagi Tuhan Allah, kita maha kaya, dia heran apa? Allah tak pernah berkira dengan kita, tuan. Kita berkira dengan Allah. Nampak orang mai nak minta sedekah kan, bawa dia tu tengok mat tapi kita pun buka-buka bedek kan, duit baru cucuk. Yang ada duit ungu tuan, biru tak ada. Kira sedap tak ada biru, muka kita yang biru tuan. Berkira dengan Allah. Allah pernah berkira dengan kita. Maksiat kita buat, Allah bagi makan. Murka Allah yang kita undang, Allah bagi kita sihat. Walaupun Allah panas marah kat kita, tapi kasih sayang Allah mendahului segalanya, tak pernah berkira dengan kita. Tu dalam solat tuan-tuan, tolong jaga tarawih. Especially 10 malam terakhir. Kalau tuan-tuan berada di rumah dengan family, pastikan family tuan-tuan yang bawa main masjid tarawih sama-sama. Dia biasa 10 malam lah ni orang hilang lah. Kasut raya tak beli, kuih siput tak tekan lagi, rumah tak cat lagi, lansiak baru tak pasang lagi. Dia ada aja alasan untuk dia belah pada tarawih. Nak lari-lari tak ada masalah. Nak pergi buat, nak buat apa pun buat. Tolong buat waktu siang. Pasti pun nak malam. Orang nak cari Lailatul Qadar. Nak cari rahmat, nak cari ampunan Allah. Nah, itu dalam bab solat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Sedekah. Mana-mana yang kita ada tuan-tuan, infak sedekah tuan. Yang mana kita bagi, itulah yang akan dikira oleh Allah, yang akan diberi pahala setara nilai, jumlah dan juga keikhlasan yang kita bagi pada waktu tu. Tak ada duit, sedekah apa-apa kita mampu, kekuatan ke apa ke. Nak buat bajih buka puasa, kita main tolong hidang-hidang sikit-sikit, dah habis tu kita tolong muak lak-lak basuh pinggan apa semua, itu juga sedekah yang akan diberi pahala oleh Allah. Bukan sikit-sikit pahala sedekah. Dan kalau memanglah contoh kata kita dah target, okey bulan Ramadan ni saya nak sedekah sehari RM10. Tuan-tuan, bila waktu kita nak sedekah tu? Baik, saya cadang macam ni. RM10 sehari tu kita pecah dua. Ikutlah kalau tuan-tuan cadang sehari RM20, belah dua, bahagi dua. Okey, saya ambil RM10, RM5, RM5. RM5 pertama nak buah bila? Waktu subuh. Sebab sedekah subuh antara sedekah yang power lah. Waktu kita sedekah tu jangan buh saja. Waktu tu kita minta niat apa kita mahu ke Allah. Jaga iman, jaga anak-anak kita, pelihara akidah. Minta tuan. Ataupun kita ada hajat tertentu, waktu tu dah minta. Ya Allah rezekikan aku dengan ni, minta apa semua. Sebab sedekah subuh sangat power. Terutamanya subuh hari Jumaat. Lagi RM5 nak buh bila? Buh lepas tarawih. Pasal apa? Nak biasakan malam, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kalau 10 malam terakhir lepas isyak kita, lepas tarawih kita buh RM5, confirm salah satu tu kita akan dapat RM5 Al-Qadar. Dia seperti kita buh RM5 tiap-tiap malam 83 tahun. Umur kita pun tak sampai macam tu. Nak buat ibadat pun dia kena bijak kan. Dia kena tengok waktu fadilat. Tahu Ustaz, saya malas macam tu, saya nak buh terus RM10 waktu Zuhur, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pahala sedekah dapat. Bukan tak dapat. Tapi kalau buh pada waktu malam contoh kita kata dia, pahala sedekah dapat, pahala gandaan pun dapat. Kena yang ni kena banyak mengaji ya. Tentang mana fadilat tertentu, tentang mana kelebihan kebaikan dan sebagainya. Okey, kemudian pada Al-Quran, tuan-tuan jangan tinggal Quran. Dalam solat, biar imam baca banyak mana pun, lagi banyak dia baca, lagi syukur kita ke Allah, kita dapat pahala free. Dan di luar solat, azam sekurang-kurang sekali baca. Sekali baca pula dah, sekali khatam Ramadan ni. Sehari sejuzuk lah lebih kurang. Walaupun tak mampu lawan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca banyak mana tuan? Sehari 60 juzuk. 2 kali khatam. Kira mai satu Ramadan 60 kali khatam. Kita dengar pun pening tuan.
Kita ni kalau dapat lah kata malam raya tu dapat khatam minal jinnati wan nas, dia buat kenduri, dia sujud syukur, dia seronok tak ada dah. Baru sekali. Kira jadilah pada tak baca tu. Sebab Ramadan dan Quran tak dapat dipisahkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi amalan ni ada 4. Kita buat betul-betul dengan Quran, solat, sedekah dan juga puasa. 4 amalan ni buat betul-betul. Jaga elok. Cukup 4 amalan ni akan bawa kita menjadi hamba yang akan dipersilakan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat nanti kita sebut tadi 3. Pertama Ramadan tu kita dah nampak dah. Yang kedua puasa, kelebihan dia, tata cara dia. Yang ketiga amalan, dan yang keempat, inilah kemuncak yang paling penting selepas Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan berlalu pergi, tetapi kita masih lagi sentiasa berada di awal-awal waktu di rumah Allah ketika solat. Ramadan dah lama dah, tapi bila mai hari-hari tertentu, Isnin, Khamis, 13, 14, 15, kita teruskan berpuasa. Ramadan ni kira tunggu nak ulang balik ya, tapi setiap hari sedekah kita tak pernah berkurangan dan tak pernah kita tak bagi. Tuan-tuan, ini antara tanda kita ni orang berjaya dalam Ramadan. Kita sendiri boleh cek. Kita cek bukan nak bangga, kita cek nak syukur ke Allah. Sebab bila kata kita berjaya tuan-tuan, waktu tu hati kita yang mungkin keras, mungkin gelap, Allah dah bersihkan. Dosa kita yang mungkin bukan dosa kita, memang berlungguk-lungguk tuan-tuan, memang banyak dosa kita, kemungkinan Allah hapuskan. Sebab tu kita jadi ringan nak buat ibadat. Hari ni masalah sebab hati kita keras tuan-tuan, nak buat ibadat pun tak mau. Itu jadi masalah. Sampai Ramadan pun tak boleh nak besar. Apa lagi mau? Sebab tu, selepas Ramadan ni sangat penting. Jadi sambil-sambil kita duduk tahun sini, kan kita bangun sok, bangun awal sikit. Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat tuan-tuan. Sujud menangis ke Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Masa aku tak banyak dah ya Allah. Aku hidup lagi hari ni sebab aku tak sampai lagi waktu mati. Bermakna waktu mati aku semakin dekat ya Allah. Waktu mati dah fix siap-siap dah. Allah dah fix dah. Waktu dia, tarikh dia, hari dia, semua Allah Ta'ala dah tetap dah. Sampai pada waktu tu kita pastikan Allah. Jadi kita boleh hidup lagi Ramadan kali ni kalau kita tak insaf, kalau kita tak sedap, kalau kita tak buat betul-betul, buat sambil lewat. Adakah kita confirm kita akan jumpa balik Ramadan akan datang? 2023 mampu ke nak jumpa Ramadan lagi? Tak tahu. Dan kita kena ingat apa yang kita buat hari ni, kesan dia akan balik kepada kita di barzakh dan di akhirat. Dengan amalan yang kita buat hari ni memungkinkan kita sedang menghiasi kubur kita dengan kelapangan. Duk pasang lampu-lampu nak bagi cerah dalam kubur, duk tanam pokok-pokok yang akan tumbuh sebagai sumber rezeki. Bukan habaq kata kita tanam benda, tapi ibadat kita itulah yang akan menjadi benih kepada benda-benda yang nak tumbuh, nak rehat, duduk relax dalam kubur. Ataupun kita sendiri yang sedang menyempitkan kubur kita dan sedang menghiasi kubur kita dengan bara-bara neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua terletak pada kita. Tak ada siapa yang boleh meletakkan hak kita. So kita pilih, kita nak kubur yang luas cerah ke, kita nak yang kubur sempit gelap ke. Di akhirat kita nak syurga ke, kita nak neraka ke. Siapa yang mampu bagi kita benda tu? Kita sendiri. Tak ada orang lain, kita. Oh, di syurga tak apa orang yang dapat syafaat Nabi SAW, walau dosa banyak boleh masuk syurga. Nabi boleh tolong. Macam mana Nabi boleh tolong? Kita sendiri yang selawat. Kita sendiri yang amal sunnah Nabi SAW. Kita sendiri pertahankan kemuliaan Nabi. Nampak? Ada orang lain tak? Tak ada. Orang lain tak terlibat. Sebab tu kita kata alang-alang puasa, alang-alang duk Ramadan. Buat betul-betul insaf, taubat, mohon ampun, buat ibadat sungguh-sungguh. Kekalkan ibadat. Semoga inilah Ramadan kita yang terindah. Terindah dengan kepuasan kita beramal ibadat. Dan terkesan untuk kita terus menjadi hamba yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya Allah, terimalah amalan ibadat kami ya Allah.
Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Hati kami kotor ya Allah, hati kami gerah ya Allah, hati kami hitam ya Allah. Kalau hati kami tetap macam tu ya Allah, kami takut kami akan tergolong dalam golongan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu ya Allah dengan panasnya azab ya Allah. Hari ni punya panas di luar pun kami dah tak larat, kami lari berlindung ya Allah. Macam mana kami nak tahan dengan azab neraka-Mu ya Allah yang panas dia bersangatan ya Allah. Kami tak mampu ya Allah. Kami memang nak syurga, tapi amalan kami tak seberapa ya Allah. Kami nak syurga, memang kami rindu kepada syurga. Mudah-mudahan Ramadan ni ya Allah, Kau buka hati kami, Kau sirami dengan cahaya keimanan, dengan cahaya taubat dan cahaya istiqamah. Untuk kami terus bergerak sebagai hamba yang taat kepada-Mu ya Allah, di mana saja kami berada. Terimalah segala perbuatan dan sembahan amalan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami atas jalan menyembah-Mu sehingga akhir hayat kami ya Allah. Dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, yang di dalamnya ada jasad mulia susuk kekasih-Mu dan kekasih kami, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah atas pertemuan yang akan datang, panjang umur, murah rezeki, kita akan jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf atas tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan kita petang ni, pakat cerita balik saya kongsi dengan isteri, suami, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Pakat call-call, cakap ke apa-apa kan. Wah ni apa yang kita boleh dapat. Bila kita cerita ke orang, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita, orang amalkan. Yang tu yang Nabi sebut 3 amalan yang duk barzakh, tapi pahala duk berjalan. Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu bermanfaat yang kita ajak ke orang, orang amalkan. Selama tu kita akan diberi pahala oleh Allah SWT, insyaAllah. Wa hadha bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.